الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jauharul Mawhub Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalamtani rahimahullah, yang mana kita telah sampai ke muka surat yang ke-14 daripada kitab Jawi, masih dalam bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Ya, kalau kitab yang Rumi muka surat 23. Ya, kita masih lagi dalam bab yang pertama menerangkan tentang kepentingan atau kelebihan, fadilat, keutamaan ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu agama, ya, ilmu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi untuk kegiatan menuntut ilmu bagi para penuntut dan bagi para alim ulama, tidak dapat tidak mereka ni memerlukan suatu sifat daya ingatan. Ya, kerana apa? Kerana ilmu adalah untuk dipelihara. Ya, jadi perlu dipelihara dalam ingatan, dalam kefahaman, supaya tidak mudah lupa. Jadi bagi para penuntut, ada banyak amalan-amalan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan daya ingatan, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang akan kita baca nanti, ya. Jadi kerana apa? Kerana dalam menuntut ilmu ni kebiasaannya kita sebagai manusia yang lemah, dhaif ni, selalunya kita ni mudah lupa, ya. Untuk simpan pengetahuan, khasnya ilmu pengetahuan yang berkaitan Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerlukan daya ingatan yang kuat, ya, kerana kita tak boleh nak ubah-ubah isi kandungan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu para ulama dahulu dalam mereka menentukan sesebuah hadis itu sebagai hadis yang sahih, ini mereka nak menggradekan sesebuah hadis itu sebagai sahih, ya, antara syarat-syarat yang dikenakan terhadap para perawi, ya, dalam isnad hadis tersebut, mereka hendaklah memiliki kekuatan daya ingatan. Ini perlu ada sifat dhabit dalam diri mereka, ya. Mana mereka dapat ingat, hafal kandungan hadis tu daripada matan dia, dan juga isnadnya sekali, ya. Jadi itu keupayaan yang ada Allah Taala kurniakan kepada para ulama muhaddisin, khasnya seperti kita tahu, ya, Imam Bukhari rahmatullah alaihi, Imam Muslim rahmatullah alaihi, dan banyak lagi para imam muhaddisin yang mana mereka dapat menghafal beribu-ribu hadis, ya. Kerana apa? Mereka ada daya kekuatan ingatan. Macam kita ni nak ingat 10 hadis pun susah, ya. Satu hadis pun
kadang-kadang tersilap baris, ya. Jadi itulah kelemahan kita, ya. Jadi untuk mengatasi masalah ni perlu kita amalkan beberapa perkara untuk memperkuatkan ingatan dan menghindarkan beberapa perkara, ya, supaya daya ingatan kita itu terpelihara. Di sini ada dinyatakan antara perkara-perkara yang menyebabkan menjadi punca kelupaan, ya. Dan ada pun sebab yang mempusakai lupa, maka iaitu yang pertama sekali maksiat, ya. Dengan sebab perlakuan maksiat, maka ingatan akan menjadi lemah. Kerana maksiat itu adalah zulmat, ya. Sedangkan ilmu adalah nur. Jadi apabila zulmat itu begitu banyak, tanpa ada taubat, tanpa ada istighfar, maka zulmat daripada perlakuan maksiat dan banyak dosa itu akan menyebabkan terluputnya nur-nur ilmu pengetahuan, ya, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan yang kita telah ingat satu ketika dulu mungkin akan menjadi lupa, ataupun ayat-ayat Al-Quran mungkin akan menjadi lupa, ataupun hadis-hadis Nabi SAW juga akan menjadi lupa. Kerana apa? Kerana perlakuan maksiat dan banyak dosa, ya. Kemudian antaranya disebabkan sukacita pada fikir jalan dunia, iaitu terlalu memikirkan hal-hal dunia, kepentingan dunia, dan suka untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, lampau-lampau sehingga menyebabkan lupa kehidupan akhirat. Itu juga akan menyebabkan lemahnya ingatan terhadap perkara-perkara yang berkaitan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, khasnya perkara-perkara yang berkaitan agama, ya. Kemudian banyak membimbang dengan pergantungan dunia, iaitu terlalu memikirkan kebimbangan dia tentang urusan duniawi dia, mungkin hal perniagaan dia ke, ya, ataupun tentang maruah diri dia ke. Jadi tentang kehidupan duniawi dia terlalu bimbang, ya, banyak pergantungannya dengan dunia yang menyebabkan dia lupa tentang perkara-perkara yang lebih penting untuknya, iaitu perkara-perkara agama, ya. Kemudian antara perkara yang menyebabkan kelupaan, makan kazbarah basah. Kazbarah ni apa? Yakni daun ketumbar, ha? Ada ke orang nak makan daun ketumbar? Wallahualam, ya. Kemudian kalau untuk masakan tu mungkin, ya. Kemudian kalau makan buah tufah, ini buah tufah ni artinya buah apple, ya, buah tufah yang masam. Ini juga antara penyebab-penyebab kelupaan, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama. Kalau makan apple manis tak apa. Di sini dinyatakan makan buah tufah yang masam. Ini buah apple yang masam. Dia ada apple yang manis, ada apple yang masam. Biasanya apple yang manis tu yang warna merah tu kan. Kalau yang masam tu yang warna hijau, ya. Jadi kurangkan makan apple yang hijau tu sebab dia masam. Kerana apa? Supaya kita dapat mencegah kelupaan, ya. Kemudian yang ketujuh, menilik kepada sesuatu yang direbus. Ini direbus apa ni? Rebus ubi kayu ke apa dalam periuk tu, dia tengok ubi tu sampai empuk, ya. Tak payahlah nak tengok, tunggu dia empuk makanlah. Jadi dia terlalu menilik kepada sesuatu yang direbus itu juga boleh menjadi punca kelupaan, ya. Kemudian membaca suratan pada kubur. Yang apa yang tertulis pada kubur tu biasanya tertulis di batu-batu nisan tu, ya. Ataupun di sekeliling batas kubur tu, ya. Biasanya tertulis suratan-suratan di situ, antaranya nama si mati, ya, tarikh kematian dia, ya, dan sebagainya. Jadi membaca suratan pada kubur juga ini antara punca kelupaan, ya. Wallahu alam, ini menurut keterangan ulama, ya. Kemudian berjalan antara qitar unta. Qitar ni apa? Qitar ni mungkin titisan air kencing unta, ya. Jadi berjalan di antara unta-unta punya di kalangan mana kalau mungkin kandang unta ke, ya. Jadi di situ mungkin ada air kencing dia ke, titisan-titisan air kencing unta tu mungkin akan menyebabkan, ya, kelupaan juga, ya. Kemudian yang ke-10, mencampak tuma hidup pada bumi. Tuma ni apa? Tuma ni hama lah atau kutu, ya. Yang hidup pada bumi. Yang ni mungkin, ya, hama-hama pada
tilam bantal ke, ataupun cadar ke, ataupun mungkin kutu-kutu yang ada pada rambut-rambut ke, jangan kita campak hidup pada bumi. Ini kalau nak kita matikan, tenyeh dia apa, ya. Kemudian ataupun bakar dia. Kemudian yang ke-11, berbekam buang darah di lubang tengkuk. Ya, berbekam ni disunah, ya. Tapi pada bahagian-bahagian yang tertentulah, ya, antaranya di kepala atau di belakang badan tu, ya. Di lubang tengkuk ni antara perkara yang menyebabkan kelupaan, ya. Memakan sesuatu yang menambahi balgham, yang menambahkan kahak, ya, seperti banyak minum air, ini juga akan menyebabkan kelupaan. Kenapa? Banyak balgham tu akan menyebabkan lemah daya ingatan, ya. Jadi nak kurangkan balgham macam mana? Kena kurangkan minum air. Kalau banyak minum air, banyak balgham, ya. Maka sekaliannya itu mempusakai lupa. Ini menurut keterangan ulama, ya. Kata qil, dikatakan bahawa telah muafakat 70 Nabi alaihimussalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgham. Nampak? Menurut muafakat, ini keterangan para anbiya alaihimussalatu wassalam, ya, bahawa banyak lupa itu puncanya daripada banyak balgham, banyak kahak. Ya, banyak balgham itu puncanya daripada apa? Daripada banyak minum. Banyak minum, banyaklah balghamnya. Dan banyak minum itu puncanya daripada apa? Dah banyak makan, banyaklah minumnya. Kalau kurang makan, kurang minum. Bila kurang minum, kurang balgham. Bila kurang balgham, maka kuranglah lupa, kuat ingatan, ya. Tapi kalau dah banyak balgham, lemah ingatan. Jadi punca banyak balgham tu sebab apa? Sebab banyak minum, ya. Punca banyak minum tu sebab apa? Sebab banyak makan. Jadi kita kurangkanlah makan, ya. Makan sekadar perlu. Jangan terlalu banyak sehingga menyebabkan kita, ya, terpaksa banyak minum air, dan daripada situ akan menyebabkan banyaknya balgham. Bila dah banyak balgham, banyak perkara susah nak ingat, ya. Doa-doa pun tak ingat nanti. Ayat-ayat Quran, ayat surah-surah lazim pun susah nak ingat. Dan makan roti kering itu memutuskan balgham. Ini petua dia, nak mengurangkan balgham itu makan roti kering. Dan demikian lagi makan buah zabib. Buah zabib ni apa? Buah anggur yang kering, kismis tu. Kismis, zabib, anggur kering, ya. Makan pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Ini antara, ya, petua-petua yang diamalkan oleh para penuntut. Macam saya dulu waktu menuntut pun memang menjadi amalan lah. Makan kurma, kurma pula, anggur kering, kismis ni, ya. Kismis, ya, sebanyak 21 biji tiap-tiap pagi, ya. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni, ya, pada kuliah lepas saya ada bagi tahu, itu makan buah zabib merah 21 biji tiap-tiap hari pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Itu antara petua untuk kita menguatkan ingatan, ya. Boleh bagi petua tu pada anak-anak kita yang sedang belajar tahfiz ke, yang sedang belajar di madrasah ke, ataupun yang sedang belajar di sekolah ke, ya, kerana mereka perlukan kekuatan daya ingatan nak menghafal pelajaran-pelajaran mereka. Ini sebagai petua, ya. Tapi jangan makan terlalu banyak pula kismis tu. Dan jangan makan jangan banyak makan daripadanya. Nampak? Zabib tu jangan banyak makan pula. Dah sedap pula manis. Ya, duk ngak tersedar dah setengah kilo habis zabib ni dia makan. Tak boleh lah macam tu. Banyak makan zabib, lagi banyak pula nak minum air. Ya, maka berhajat kepada minum air. Jadi bila dah banyak minum air, jadi bertambah pula balgham. Jadi kena ikutlah dia punya sukatan dos dia. Dan bersugi itu mengurangkan balgham, ya. Amalkan bersugi itu juga dapat mengurangkan balgham dan menambahi hafaz dan fasih lidah. Itu, ya, antara petua-petua ataupun sunnah yang diamalkan, yang boleh kita amalkan untuk menguatkan daya ingatan kita, ya. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat sunniyah dan menggandakan pahala sembahyang, ya. Pahala pun kita dapat bertambah bila kita baca Quran dengan bersugi. Bila bersolat kita bersugi, dia akan melipat gandakan ganjaran pahalanya. Dari segi pahala pun kita dapat lebih, ya. Dan di samping tu, daripada khasiat bersugi itu akan memfasihkan lidah
menambahkan kekuatan daya ingatan dan mengurangkan balgham, ya. Dan banyaklah fadilat bersugi seperti barang yang lagi akan datang pada babnya, ya. Baik, ini suatu faedah azimah. Ini satu faedah azimah, ini faedah yang besar lah. Apa faedahnya? Ini faedah yang amat besar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci akan ayat-ayat berikut ni, ya. Ini kalau sesiapa yang berkehendak nak menghafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, mana segala ilmu pengetahuan lah, baik yang bersifat ijmali maupun yang bersifat tafsili, semuanya dipaham, ya. Nak faham ilmu pengetahuan ni bukan senang, tuan-tuan, ya. Nak mendapatkan kefahaman dengan sempurna yang halus-halusnya, ya. Jadi ini memerlukan kesungguhan dan kekuatan daya hafalan untuk mengingat, ya. Jadi disebabkan kelemahan daya ingatan kita ni, maka berbagai-bagai amalan-amalan yang dibawakan oleh para ulama, antaranya Imam Ghazali menukilkan di sini bahawa sesiapa yang nak hafaz segala ilmu, ya, nak hafaz segala ilmu tu bukan senang tu, ya. Jadi dituliskan kalimah-kalimah ni, itu Ar-Rahman 'Allamal Quran. Ini daripada surah Ar-Rahman, ya, ayat 1 hingga 6, ya. Ar-Rahman 'Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian daripada surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Dan dari surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22, itu bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Jadi ayat-ayat ini dituliskan pada bejana yang suci, yakni bekas yang bersih lah, ya. Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam, yakni dituangkan air zam-zam tu biar dakwat atau tinta yang mana ayat-ayat tersebut dituliskan tu dia jadi luntur, ya. Dan campur dengan air tu, mana dihapuskan dia dengan air zam-zam dan diminumkan dia. Nescaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarrab. Ini mujarrab ni, ya. Jadi kita kalau ada keinginan, ada kesungguhan, ya, untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis ataupun ilmu pengetahuan yang memerlukan kuat daya ingatan, ini boleh diamalkan, ya. Kalau tak tahu nak tulis ni macam ni ustaz, nak suruh saya tulis pun boleh juga. Ya, ambil bekas yang pinggan pinggan kaca tu, ya. Tapi nak tulis tu kita pakailah dakwat yang boleh dimakan atau diminum. Biasanya ulama-ulama menggunakan dakwat za'faran, ya. Za'faran tu direndam, za'faran tu diwarna merah-merah sikit, ya. Direndam dalam air tu, nanti dia akan mengeluarkan warna tu, maka digunakan dakwat tu untuk menuliskan kalimah-kalimah ni di atas pinggan, ya. Ataupun setengah-setengah ulama mereka tulis atas kertas, kemudian dicelupkan dalam air, bekas air tu untuk diminum, ya, pun boleh juga, ya. Di sini yang dinyatakan supaya ditulis pada bejana yang suci, yakni bekas yang suci, ya, mangkuk ke, ya, atau pinggan. Kemudian dihapuskan dia dengan air zam-zam dan diminumkan dia. Jadikan amalan minum. Jangan sekali minum harap nak dapat ingat kuat dah, ya. Jadikan amalan lah, ya. Tiap-tiap hari minum, pagi sekali, malam sekali, ya. Nescaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu.
mujarab, insya-Allah. Kena yakinlah, ya. Dan kata Al-Kalbi, ini kira testimoni daripada Al-Kalbi apabila dia telah beramal. Ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan suatu daripada Al-Quran lupa ia. Jadi anak dia pun payah nak menghafaz Al-Quran. Maka melihat aku di dalam tidurku, akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu akan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Ini hingga akhir. Ini ayat yang dinyatakan tadi itu, ayat 1 hingga 6 tadi. Barang yang terdahulu tersebut, maka aku perbuat akan dia bagi anakku. Maka hafaz ia barang yang didengarnya, maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Ini testimoni Al-Kalbi ni, orang ulama juga, ya. Apabila dia mendapati fadilat ini, ya, apabila dia termimpi, ya, dimimpi, dinyatakan kepada dia bahawa tulis ayat-ayat daripada ayat suci Al-Quran tadi tu, kemudian diberi minum pada anaknya, maka dia dapat lihat kesan kekuatan daya ingatan tu terbentuk pada diri anak dia. Jadi kalau kita, ya, nak supaya anak kita tu cepat menghafaz Al-Quran, ya, dapat menghafaz ilmu-ilmu pengetahuan, maka ini boleh diusahakan, amalkan. Insya-Allah lah, kena yakinlah, ya. I'lam, ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu sayugianya diihmal, yakni diabaikan dia. Yakni tiada sayugianya diihmal, yakni diabaikan dia. Kerana bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilat amal. Seperti kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tanbih Al-Akhyar, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujah pada segala fadilat amal dengan ittifaq ulama, seperti barang yang tersebut di dalam Syarah Al-Muhazzab dan lainnya, ya. Ini suatu faedah pengetahuan untuk kita ketahui, ya, bahawa hadis dhaif tu boleh diamalkan, ya. Memang ada setengah-setengah orang tu dia terlalu keras dengan hadis dhaif ni, sehingga dia menganggap hadis dhaif ni macam hadis palsu pula, ya. Sebenarnya tidak sedemikian, ya. Hadis ni, ya, nak sampai kepada kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang sampai kepada ramai para sahabat. Ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ya, hadis tersebut sampai kepada ramai sahabat, ya. Ada juga hadis yang hanya diketahui oleh sebilangan kecil sahabat, ya. Dan mungkin juga ada hadis yang tertentu tu hanya satu sahabat saja yang terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis ni dia ada banyak kategori dia, ya. Dan ulama-ulama hadis telah menyusun ilmu mustalah hadis. Ini nak mengklasifikasikan hadis-hadis tu dalam kategori-kategori tertentu, supaya hadis-hadis tersebut boleh dijadikan hujah dalam perbahasan hukum-hukum fiqah, ya, dan akidah, ya. Jadi untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqah, ya, yang perlu pada hukum yang tepat, maka hanya hadis-hadis sahih saja yang digunakan, yang diaplikasikan dalam menentukan, dalam mengistimbatkan hukum-hukum tersebut, ya. Hadis dhaif tidak boleh diaplikasikan. Tapi dalam perkara-perkara yang berkaitan dalam fadilat amal, ya, yang berkaitan dengan keutamaan ataupun kelebihan-kelebihan amal, seperti amal puasa, solat, zikir, baca Quran, sedekah dan sebagainya, ya, hadis-hadis dhaif boleh dijadikan hujah, ya, boleh dijadikan hujah. Dan jadi hadis-hadis dhaif ni ada juga aplikasinya, bukan kata kita kena tolak hadis dhaif ni, tidak, ya. Sebab
hadis yang dhaif ni ada juga yang makbul. Ya, bukan semua hadis dhaif itu mardud, ditolak, dia tidak. Ya, ada hadis-hadis dhaif sebab hadis ni ya dikategorikan sebagai makbul apabila dia adalah daripada hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ni apa? Hadis mutawatir ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebilangan besar. Yang banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada setiap tabakat, ini daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, ramai yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan mustahil mereka berdusta atas kenyataan hadis tersebut. Ini mustahil mereka mereka-reka ataupun mencipta-cipta kenyataan sendiri. Ya. Jadi apabila mutawatir daripada segi lafzi ataupun maknawi, ini daripada sudut lafaznya sama je, sahabat-sahabat tersebut hadis tu sama je, tak ada beza. Maka itu mutawatir daripada segi lafzi. Ataupun mutawatir daripada segi maknawi, yakni walaupun lafaznya berbeza tapi kandungan isi maknanya tu sama, maka itu juga termasuk dalam mutawatir. Yakni kalau bilangan perawi-perawi periwayat hadis itu ya lebih daripada 3 orang ya, ataupun lebih daripada 4 orang ya, ada setengah-setengah ulama katakan sampai 8 orang ataupun sampai 10 orang ataupun sampai beratus-ratus orang. Jadi lain-lain ulama-ulama muhaddis ini banyak yang mereka bagi definisi mereka yang berbeza. Ya. Jadi kalau hadis yang mutawatir tu memang makbul, kita tahu ya. Selain daripada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad ni terbahagi kepada 3, iaitu hadis yang masyhur ya. Hadis yang masyhur ni yang diriwayatkan oleh lebih daripada 3 orang perawi ya, dan mustahil mereka itu berdusta. Kemudian ada hadis yang dikategorikan sebagai aziz ya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat ya, dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, itu dinamakan hadis fard ataupun hadis gharib. Jadi ini adalah kategori-kategori hadis yang mana daripada situ ulama-ulama hadis memilih ya, daripada kalangan hadis-hadis ni ya, yang manakah mardud dan yang manakah makbul. Yang makbul tadi mutawatir ya. Kemudian antara hadis masyhur, hadis aziz ya, hadis gharib ini ada yang mardud dan ada yang makbul, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Jadi nak menentukan yang mana yang diterima dan mana yang ditolak ini, ulama-ulama muhaddisin membuat penilaian ya pada isnadnya, yakni pada rantaian perawi-perawinya itu ya. Jikalau semua perawi-perawinya itu semuanya memang bersikap adil, yakni taat dalam beramal agama dan kuat daya ingatan dia, dan sanad dia tu bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada ya hadis yang mereka nyatakan ataupun nukilkan, yang mereka hafaz itu tidak ada kecacatan ya, dan tidak ada keraguan padanya, maka barulah hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang sahih ya. Tapi dengan syarat perawi tersebut mesti kena ada sifat dhabit, iaitu kuat daya ingatan dia, ketepatan dia, mana diingat daripada awal hadis tu, daripada matan tu satu huruf pun tak lari ya, satu baris pun tak silap. Mana ketepatan itu sifat tu bukan semua orang ada, sifat dhabit tu ya. Jadi kalau seseorang daripada perawi itu memiliki kelemahan sifat dhabit itu, mana dia punya ingatan dia mungkin kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah ya, maka darjat hadis tersebut dia akan turun sikit, tapi tak turun sampai jadi dhaif, dia akan turun pada darjat hasan ya. Jadi hadis yang sahih dan hadis yang hasan ni adalah hadis yang makbul, yang boleh digunakan sebagai hujah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum fiqah ya. Jadi hadis yang sahih ni dia terbahagi kepada 2. Ni kalau nak belajar mustalah hadis banyak, nak cerita istilah hadis-hadis dia banyak ya. Dia banyak istilah-istilah hadis ni, sebab tu dipanggil ilmu mustalah hadis, ilmu istilah-istilah tentang hadis
Ya, tapi sebenarnya ilmu mustalah hadis ni pun adalah ilmu yang bid'ah. Sebab zaman Rasulullah pun tak ada. Jadi siapa yang kata ya setiap bid'ah itu sesat, kena berhati-hati. Sebab ilmu mustalah hadis ni pun bid'ah juga. Dia sama macam ilmu nahwu dan ilmu saraf, ya. Tapi bid'ah yang hasanah, ya, jangan kita salah faham pula. Jadi hadis yang dhaif ni dia ada yang makbul dan ada juga yang mardud. Ya, bukan semua hadis dhaif itu mardud. Ya. Jikalau hadis dhaif tu banyak sandaran dia ataupun banyak riwayat-riwayat hadis dia, dia mungkin boleh dinaikkan darjat dia daripada dhaif menuju kepada hasan. Ya. Sama ada hasan li ghairihi, ya. Jadi itu semua pada penilaian ulama-ulama muhaddisin. Ya, bukan macam kita ni orang awam. Ya. Tapi sebagai orang awam kita boleh beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ini pada perkara-perkara yang berkaitan dengan fadilat amal. Ini aplikasi hadis-hadis dhaif ni untuk tujuan menerangkan kelebihan-kelebihan amal, untuk memberikan dorongan, untuk membangkitkan semangat ataupun nak menimbulkan amaran, ancaman ataupun untuk tujuan motivasi. Ya, nak bagi semangat, dorongan ni. Tak apa, disebutkan hadis-hadis dhaif ni meskipun kita tak tahu sanad dia sekalipun. Ya, diharuskan, boleh. Ya, kalau untuk tujuan fadilat amal. Tapi kalau untuk tujuan nak berhujah bab akidah ke, bab fiqah ke, ya, bab berkenaan dengan hukum, tidak dibolehkan. Ya, hadis-hadis yang dhaif ni adalah dikategorikan sebagai mardud. Mardud ini ditolak pada aplikasinya untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan hukum hakam, ya. Tapi aplikasinya hanya diguna pakai untuk tujuan-tujuan, ya, untuk fadilat amal dibolehkan. Harus, ya, itu adalah ittifaq sekalian para ulama seperti yang tersebut dalam kitab-kitab. Dan ada pun pada hukum yang seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah dan talak dan umpamanya, ini yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqah, ya, hukum-hukum syarak, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih sahaja. Ya, hanya hadis sahih sahaja yang boleh digunakan. Sebab apa? Hadis yang sahih ni tidak ada sebarang keraguan padanya. Ya, macam hadis yang dhaif ni, dia bukannya hadis palsu, dia cuma ada timbul keraguan pada rantaian sanad perawi tu, bukan pada isi kandungan hadis tu. Nampak? Jadi disebabkan terlalu banyaknya mungkin ada golongan-golongan yang kata hadis dhaif ni tak boleh amal lah, palsu lah, berdosa lah, siapa riwayatkan hadis dhaif ni semua tak pasti daripada Nabi. Bukan macam tu sebenarnya. Ya, hadis yang dhaif ni ada yang boleh diamalkan, ada yang tidak boleh diamalkan. Ya. Namun kalau untuk tujuan fadilat diharuskan, ya, untuk kita beramal dengannya. Kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkarnya, sayugianya bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekali-sekali pun supaya ada ia daripada ahlinya. Ya, jadi menurut kata Imam Nawawi ni, kalau katakanlah mungkin kita baca kitab ataupun dengar ada ustaz-ustaz kata nak azan dulu, lalu azan. Allah
Baik, kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkarnya, sayugianya bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal begini-begini. Ini kalau kita dapat khabaran ataupun mungkin ada ustaz-ustaz yang menyampaikan kepada kita tentang kelebihan beramal dengan sesuatu amalan, ya, bahawa ia kerjakan dengan dia, ya. Dan ini apabila kita dapat kelebihan pengetahuan tentang kelebihan amal tersebut, maka dianjurkan supaya kita amalkannya, ya. Dan jikalau sekali-sekali pun, ya, walaupun kita tak dapat nak beramal dengannya secara istiqamah, ya, berterusan, ya, sekurang-kurangnya sekali-sekala pun kita amalkanlah supaya ada ia daripada ahlinya, ya. Kerana mungkin kelebihan-kelebihan tersebut, ya,
memang sabit daripada fadilat yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Dan daripada hadis Nabi SAW sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan suatu, maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, yakni kelebihan itu. Ini bagi orang yang sampai padanya pengetahuan tentang sesuatu kelebihan amal, ya, kelebihan amalan tertentu, mungkin amalan sedekah ke, ya, amalan membaca Quran ke, amalan berpuasa ke, amalan berzikir ke, amalan bertasbih ke, ya, amalan berdoa ke, dan apa saja amalan-amalan yang sampai pada pengetahuannya, yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepadanya pengetahuan tersebut, tetapi dia tak nampak kelebihan tu. Dia nampak sama je amalan ni, tak ada apa beza pun. Jadi dia tak nampak kelebihan yang Allah letakkan pada amalan-amalan yang tertentu. Contohnya macam amalan zikir, ya, Allah firman apa? Wala zikrullahi akbar. Dan berzikir, mengingati Allah tu yang paling besar sekali. Tapi adakah semua orang nampak? Orang nampak sama je zikir. Selawat boleh Ustaz? Boleh juga selawat. Dia tak nampak kelebihan zikir tu lain, selawat lain, ya. Baca Quran lain, ya. Solat lain, sedekah lain. Jadi kelebihan-kelebihan amalan-amalan tertentu tu ada fadilat-fadilat yang tertentu untuknya, ya. Jadi kalau kita tak nampak perbezaan fadilat bagi sesuatu amalan tu, maka kita pun tak adalah kegairahan nak beramal dengan amalan tersebut, ya. Maka kita tak dapatlah fadilat tu. Jadi kerana itu, supaya kita tidak ketinggalan daripada mendapat habuan ganjaran pahala daripada amalan tersebut, sekurang-kurangnya sekali kita amalkanlah, ya, supaya kita dapat kelebihan itu. Kata setengah daripada orang salihin, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'batullah. Ini seorang soleh ni, dia telah bermimpi melihat baginda Nabi SAW, ya, ketika beliau tidur di sisi Ka'batullah. Mungkin selepas bertawaf tu dia tidur, ya, muraqabah dekat depan Kaabah tu gamanya. Maka dia telah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Maka kataku, ini kata orang soleh tersebut, ya Rasulullah SAW, telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala begini-begini, maka diamalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya. Sabdanya, bahkan, dan demi bunyatul Kaabah ini, bahawasanya ia daripada aku dan aku berkata dengan dia. Yakni orang soleh ni dia bermimpi, ya, bertemu dengan Nabi SAW dan dia bertanya, benar ke ya Rasulullah, barang siapa yang dengar akan hadis pahala tentang kelebihan amal sekian, kalau diamalkan dengan dia, dengan mengharapkan pahalanya, maka dia akan dapat pahalanya. Walaupun hadis tu dhaif sekalipun, walaupun batil sekalipun. Betul ke ya Rasulullah? Ditanya dalam mimpi ni. Rasulullah menjawab dalam sabdanya, bahkan, ya, bahkan, dan demi bunyatul Kaabah ini, demi, ya, yang memiliki Kaabah ini, bahawasanya ia daripada aku. Yakni sabdaan hadis Nabi SAW tersebut, meskipun dikategorikan oleh para ulama muhaddisin sebagai hadis yang dhaif sekalipun, ya, namun ia mungkin, ya, ada asasnya daripada Nabi SAW, ya. Ianya dijadikan sebagai tergolong dalam hadis yang dhaif mungkin sebab kecacatan pada perawinya sahaja, ya, bukan pada isi kandungan matannya itu, ya. Wallahu a'lam. Itulah sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid, ya, berkenaan dengan hadis yang dhaif ni boleh kita amalkan. Sebab apa? Banyak dalam kitab-kitab hadis, contohnya macam kitab yang kita baca ni, Al-Jauharul Mauhub ni, bukannya semua hadis sahih pun, ya, ada hadis-hadis yang dhaif, ya, tapi tidak ada hadis yang maudhu'. InsyaAllah lah, hadis yang maudhu' ni memang mardud lah, tidak boleh dipakai, ya, sebab hadis yang maudhu' ini adalah hadis-hadis yang diciptakan, yang direka-reka
yang dinisbatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak tahu satu-satu hadis tu palsu ke, dhaif ke, sahih ke? Itu kena mengajilah tuan-tuan ya. Saya pun bukannya mahir dalam bidang hadis ni sebab beribu-ribu hadis ya. Kita nak menentukan satu-satu hadis itu sama ada sahih ataupun tidak sahih, apa darjat dia ya, apa ulasan ulama-ulama terhadap perawi-perawinya, ini kena banyak mengaji tuan-tuan, kena banyak baca kitab-kitab hadis ya, kena banyak mutalaah ya, baru kita dapat pengetahuan-pengetahuan dengan sempurna ya. Itulah dia antara sedikit yang dapat kita maklumi, iaitu diharuskan untuk kita beramal dengan hadis dhaif ya, untuk tujuan fadilat amal ya, kerana kelebihan-kelebihan amal ni ada banyak ya. Mungkin tak semuanya daripada sumber ya hadis yang sahih ya, namun ianya tetap boleh diamalkan kerana mungkin ianya ada sandaran dengan sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, walaupun tidak sahih pada sanad perawi-perawi. Wallahu alam. Ya, ada apa-apa nak tanya? Ada tak apa-apa nak tanya? Atau semua dah faham insya-Allah ya? Dia kunci ilmu ni dia pertanyaan, soal. Kalau tak ada persoalan, kuranglah pemahaman ilmu kita ya. Tapi kalau semua orang bangi ni semua hebat-hebat dah faham dah insya-Allah lah ya. Mudah-mudahan Allah pun bagi saya kefahaman yang sama macam tuan-tuan ya. Tak payah tanya boleh faham insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga apa yang baik ini kita dapat amalkan dan kita sampaikanlah kepada ahli keluarga kita, sanak saudara kita, ya, rakan-rakan kita, supaya kita dapat manfaat di dunia dan akhirat. Jadi kita berdoa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله